Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillah kita meneruskan lagi bacaan kitab Is'a Tariqal Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir karangan Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala pada bait yang ke-8. Was-sabri wal-hilmi wal-afafi wal-karami atqal wara akramul wara litastabi'i. Maksudnya jalan menuju Allah Ta'ala itu antaranya ialah dengan melazimi sabar dan juga hilm. Yang kita dah bahaskan pada minggu lepas, apa perbezaan di antara as-sabru dengan al-hilm. Dan kemudian pada hari ini kita akan bincang berkenaan dengan al-afaf. Iaitu yang ketiga, wal-afafi wal-karami. Al-afaf maksudnya al-imtina'u amma la yuhsinu syar'an aw tab'a. Ini menghalang, menjaga, menghalang diri kita daripada sesuatu yang tidak dipandang baik ataupun yang buruk pada sisi syarak dan juga pada sisi tabiat. Jadi yang dimaksudkan dengan perkara tadi, wal muradu ma yukhillu bil mar'i fi dinihi aw muru'atihi. Iaitu perkara yang menyebabkan seorang tadi akan jadi kurang pada agama dan juga maruah dirinya sendiri. Jadi maksud afaf yakni menjaga dirinya daripada melakukan perkara yang mencari muruah dirinya. Itu maksud afaf. Itu afaf adalah sifat yang terpuji, yang dituntut, yang disuruh oleh baginda Nabi SAW. Kata Sayyidina Rasul, "Ufu ta'uffa nisa'ukum." Kamu menjaga dirimu daripada melakukan perkara yang menjatuhkan muruah dirimu, maka akan dijaga isteri-isterimu. Yang ini adalah sunnatullah yang Allah Ta'ala jadikan. Kalau kita menjaga diri kita dengan baik, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meletakkan perasaan yang sama kepada isteri kita. Dan moga-moga kita dapat beramal dengan perkara tersebut. Kalau tidak berlaku macam tu, maknanya itu ujian daripada Allah. Kita jaga diri kita, isteri tak jaga diri. Isteri jaga diri, suami tak jaga pula. Maka itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebut dalam hadis yang lain, "Ufu ta'ufu nisa'akum, ta'ufu nisa'ukum wa burru aba'akum taburrukum abna'ukum." Kamu menjaga dirimu daripada perkara yang mencari ataupun merosakkan muruah dirimu, maka akan dijaga isteri-isterimu. Isteri-isterimu juga bukan akan dijaga. Isteri-isterimu juga akan menjaga diri mereka. Wa burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Dan kamu membuat baik kepada ayah-ayah kamu, yakni kepada ayah kita, maka taburrukum abna'ukum. Anak-anak kamu juga akan melakukan kebaikan kepada kamu. Tamam? Jadi ini adalah sunnatullah yang Allah Ta'ala telah aturkan. Burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berapa ramai orang yang buat buruk kepada akhlak dengan ibu ayahnya, menyebabkan, dan dia harap anak-anaknya akan buat baik kepadanya. Tak, salah. Seorang ada satu iklan orang putih buat. Dia tunjuk anak dia lukis kartun rumah. Jadi bila dia tengok anak dia lukis rumah, anak dia duduk dalam rumah, mak ayah dia buat rumah kecil kat luar rumah. Mak ayah duduk dalam rumah kecil tu. Ayah dia tanya, kenapa buat macam ni? Dia kata tu, dia tunjuk rumah nenek dia duduk kat luar. Ayah dia letak nenek dia dalam rumah kecil sebelah rumah dia.
Dia kata, saya akan buat macam tu. Nah, dekat ayah nanti. Dilukis dalam bentuk lukisan budak-budak untuk gambarkan dia nak buat apa nanti dekat ayah dia. Ini berlaku dalam kisah para ulama disebutkan oleh Maulana Syekh Ratib Nabulsi hafizahullah taala syekhuna, ceritakan dia kata ada seorang ayah yang nak dibunuh oleh anaknya. Kemudian si menantu tak tahan dah nak jaga ayah ni kerana dah tua. Maka menantu perempuan ni duk paksa anak lelaki dia untuk bunuh ayah dia. Kena bunuh ayah kamu ni, kami tak tahan dah. Setiap hari nak kena bagi makan pun tak larat dah. Saya macam tu sekali. Alhamdulillah kalau Allah Ta'ala jadikan keluarga kita sedemikian. Moga Allah lindung keluarga kita daripada adanya anak-anak yang sedemikian. InsyaAllah. Burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Kamu buat baik kepada ibu ayah kamu, insya-Allah anak-anakmu akan buat kebaikan kepada kamu. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Itu sunnatullah. Kamu buat buruk kepada ibu ayah kamu, kamu akan dapat balasan buruk juga nanti. Kamu jagalah anak kamu macam mana pun, dia akan buat buruk kepada kamu nanti. Dia akan buat buruk nanti. Kalaupun dia buat baik kepada kamu dalam dunia dengan dia jaga kamu, dia kata, saya okey je. Dulu saya buat teruk kat mak saya tak layan ke mak saya. Anak-anak saya layan dengan baik. Mereka pun layan saya. Ya, mereka layan sekat dunia aja. Lepas kamu mati, apa tak ingat dah. Boleh jadi. Lepas mati, habis selesai. Tak ada doa dah dihantar kepada ibu dan ayah. Tak ada bacaan Fatihah dihantar lagi kepada ayahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tamam. Kita nak anak kita buat baik dulu kepada ayah kita dan mak kita dulu. Barulah akan Allah Ta'ala atur dan berikan kepada kita rezeki anak-anak yang akan buat baik kepada kita. Jadi si lelaki ni bila dia dah dipaksa oleh isteri dia untuk bunuh ayah dia. Banyak kali duk sebut macam tu. Akhirnya dia termakan juga dengan paksaan tadi dan dia pun bawa ayah dia untuk dibunuh. Satu tempat dibawa. Kemudian bila sampai di satu tempat tadi, maka si ayah pun mengadu minta tolonglah, janganlah bunuh aku. Aku ni ayah kamu, kata. Minta merayulah. Si anak pun minta maaf sungguh, dia kata saya pun terpaksa buat ni kerana apa semua sekian. Jadi bila dah nak kena bunuh juga, maka si ayah kata kepada anak dia, kalau kamu nak bunuh saya juga, bunuh saya di satu tempat yang lain, bukan di sini. Bawa saya di tempat satu lagi. Maka dibawa di tempat tu. Sampai di tempat tu si anak ni tanya kepada ayah dia, kenapa ayah suruh saya bawa ke sini untuk bunuh ayah? Kenapa tak di tempat tadi? Kata dia, kerana saya dulu bunuh ayah saya di sini. Saya dulu bunuh ayah saya dekat sini. Maka Allah atok balik dan juga Allah balas kembali, diberikan kepada dia anak yang bunuh dia kembali setelah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu kita mohon kepada Allah untuk Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh, dan isteri yang solehah, dan untuk perjalanan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Ni orang panggil, kalau kata dalam bahasa orang zaman lah, dipanggil karma lah. Dia kata hukum karma dipanggil. Kita bukan sebut hukum karma tu macam dengan India pula kan. Macam dengan Hindu pula. Saya pernah tanya kepada Maulana Syekh Nuruddin Al-Banjari tentang masalah ni berkenaan dengan karma ni. Contohnya isteri mengandung ataupun dipanggil, orang panggil apa? Panggil badi ni. Ataupun kena balah balik. Jadi isteri mengandung, dia pergi mengai ikan. Lepas tu terobek mulut ikan, merobek mulut anak-anak sekali. Ikan mengandung. Padahal bini mengandung, pergi langgak katak. Ataupun ada kutuk muka atau apa. Ada seorang ni katanya, anak dia beranak semua tangan panjang. Dan macam kera. Jadi macam kera, suka bergayut. Duduk. Pokoknya dia cerita, kata waktu isteri dia mengandung, dia pernah tembak kera yang sedang menyusu anak. Mati kera tu. Kemudian beranak anak, kebetulan isteri mengandung tu, beranak anak keluar macam kera tu. Tangan panjang. Kemudian tak ada jadi tak cerdik. Budak tak cerdik. Dan kemudian lahir pula adik dia selepas tu macam tu juga. Ada 3 orang, 4 orang anak dia macam tu. Ujian Allah Ta'ala bagi. Jadi saya tanyalah macam mana masalah ni. Saya kata itulah.
Tengok dalam kitab tak ada masalah ni. Tak tahu macam mana nak bahas masalah ni. Jadi ni orang panggil apa? Mungkin dengan niat orang tadi yang dia lakukan. Kerana kuat dalam hati dia untuk nak seksa benda tadi. Lepas tu bila dia kata Tok Guru Haji Harundin, waktu bini dia mengandung, dia pergi tangkap je ikan. Pergi mengai ikan. Dia kata, saya bukan nak seksa ikan. Saya nak makan ikan tu. Dia pergi berburu. Masuk buru. Kerana dia kata, bukan saya nak seksa binatang tadi, saya nak makan dia. Kalau dengan niat macam tu, insyaAllah khair. Jadi kena niat tu kena betul. Ni macam contoh tangkap ikan. Ikan tu terlekat mulut. Dengan tali tu, dengan kain. Kita pun waktu tu dia niat memang nak makan. Tapi dalam masa sama waktu tarik dengan kasar untuk niat siksa dia waktu tu. Maka yang tu yang mungkin menyebabkan jadi kesan kepada anak dan sebagainya. Ya, semuanya dengan takdir Allah Taala dan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah tadi perlu juga diambil berat juga masalahnya. Ya. Kena ambil berat juga masalah tu pun. Boleh? Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam. Masuk lagi dalam masalah afaf, atau iffah. Man ashiqa fa'affa thumma mata syahidan. Sebut dalam hadis, sesiapa yang ashiqa, dia merindui seseorang, fa'affa, kemudian dia menjaga dirinya daripada melakukan perkara yang mencari muruah dirinya. Dia tak ada lah lagi duk pi ke rumah maklum tu. Tanya ayah ada rumah tak? Tak ada rumah, elok. Pi rumah kawan tu ataupun duk telefon selalu. Summa mata, kemudian dia mata pula dah, dia mati. Man asyiqa fa'affa. Dia rindu kepada seorang yang dia rindu. Lebih berat lagi kalau rindu kat bini orang. Lagi berat. Dia kawan tu jadi bini orang dah. Dah nikah dengan orang lain. Dia duk rindu lagi kat bini orang tu. Affa. Dia jaga diri dia. Jangan. Tak duk pergi kontak bini orang pula. Duk pergi mengorak pula bini orang. Gila ke apa? Dan summa mata syahidan. Kalau dia mati, maka mati dalam keadaan mati syahid. Syarat dia apa dia? Affa. Jaga diri dia. Jangan sampai dia meluahkan perasaan dia tadi. Kalau meluahkan perasaan dia pada waktu tersebut, dia dah habis dah. Tak dapat dah pahala ni. Pahala syahid tak dapat dah. Ingat Saifullah. Tak dapat pahala syahid. Jangan meluahkan. Tahan dulu. Sabar. Kau lah tu berkenan kat bini siapa ke? Jaga-jaga. Penyakit macam-macam lah ni. Ada berkenan bini orang. Tengok, dia tak mau nak darah. Tak mau. Dia nak bini orang. Ada jenis tu. Nampak bini orang lagi dia karat. Kalau nak darah kepada tak heran. Dan bini orang dia karam tu. Ada orang macam tu. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala lindung kita daripada penyakit-penyakit tersebut. Penyakit ni macam-macam. Penyakit lesbian, penyakit gay. Laki dengan lelaki. Penyakit perempuan dengan perempuan. Penyakit yang berat. Kenapa? Kerana masalahnya tidak ambil berat dengan agama. Tidak ada wirid, tidak ada zikir, tidak ada salawat. Tidak bergabung dengan orang-orang soleh. Tidak hadir majlis ilmu. Tambahlah ni pula kalau musim PKP ni nak pergi ke majlis ilmu tak boleh. Dah tak boleh pergi majlis ilmu. Yang live pun tak tengok. Live tak tengok. Tengok apa lah kali? Tengok apa yang ada dalam handset. Dan ni tak payah pergi belakang rumah orang. Ni tak payah panjat rumah orang, naik ke bumbung tengok nak mengendak orang. Tak. Ni handset ya. Semua ada dalam ni. Boleh jadi pisau untuk memotong kepala orang. Boleh jadi pisau untuk potong daging, buat sup makan kat kita. Dua-dua boleh guna. Serampang dua mata. Dia boleh jadi bahan untuk baik, alat untuk baik, dan boleh jadi alat untuk kejahatan. Alat untuk baik ni guna untuk pengajian. Boleh buat live. Facebook, Google Meet, Zoom, macam-macam ada. Untuk buat apa? Untuk buat program majlis pengajian, majlis ilmu, majlis zikir, selawat. Boleh kumpul ramai-ramai, buat majlis selawat. Kita baca tahlil dekat kampung. Untuk arwah ayah kita ke keluarga kita.
Adik-beradik yang duduk di luar pun pakat boleh kumpul sekali. Duduk dalam Zoom lah. Pakat kumpul kat rumah dia lah. Kan? Maksudnya dengan teknologi yang ada ni, boleh guna dengan kebaikan, boleh guna untuk kejahatan. Boleh juga dia Zoom dengan awek dia, dan kemudian dua-dua terlenyap. Ada yang macam tu. Zoom dengan anak dara orang. Zoom dengan bini orang lagi sekan lah. Kan? Lepas tu pakat duk buat lawan belajar biologi. Kan? Ilmu kedoktoran. Gila ke apa? Zaman lah ni zaman kegilaan. Zaman umat ni hati ni dah makin rosak. Kalau tidak diikat hati dia dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena ikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cara dia. Umat ni kena kembali balik kepada Sayyidina Rasul. Ceritalah bab afaf. Ceritalah bab berkenaan dengan ifah ke, cerita berkenaan dengan bab berkenaan dengan karam, cerita berkenaan dengan al-sabr, cerita berkenaan dengan hilm dan sebagainya. Takkan kita mampu melaksanakan perkara tadi kalau tidak bergabung dengan Rasulullah SAW. Kerana Sayyidina Rasul adalah orang yang paling mulia dan paling berakhlak dengan semua akhlak tadi. Yang kita bincang ni yang sikit sangat saja. Nak sampai akhlaknya Rasulullah tak akan mampu. Walaqad disebut oleh Allah Taala apa dia? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa dia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau azim maksudnya kalau sabr yang kita duk mengaji ni, sabar dengan daripada ketika melakukan ketaatan, sabar ketika mana ditimpa ujian, sabar ketika menghalang diri kita daripada melakukan maksiat. Semua tu dah peringkat yang tertinggi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang paling rendah sekali dah. Hak kita duk bincang ni paling rendah ni. Kita nak kena buat macam mana dulu. Baru nak cari dia punya jalan. Pintunya. Nabi dah duduk dalam gedung tu dah. Ya. Dan Nabi adalah ulul azmi minar rusul dan sayyid ulul azmi. Nabi ketua ulul azmi. Dan para ulul azmi minar rusul adalah nabi-nabi yang paling sabar. Nabi paling penyabar. Dan Nabi ketua kepada seluruh nabi yang penyabar. Faham? Lepas tu kata Kiai Mahrus Ali. Dia kata apa? Kiai Mahrus Ali kata, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam diberikan kerajaan oleh Allah Ta'ala yang besar dalam tempoh pemerintahannya 90 tahun. Sayyidina Nuh alaihi salam pengikutnya hanya 80 orang lebih saja dalam tempoh 900 tahun lebih. Dan yang diutus yang disenaraikan sebagai ulul azmi minar rusul adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Sulaiman. Kenapa? Jadi kata Syekh Kiai Mahrus Ali, dia kata apa? Maka ibrahnya di sini adalah dengan sabar. Dengan kuatnya menahan ujian. Bukan dengan banyaknya anugerah yang diberikan. Boleh? Oh, jamil kalam tu. Masya Allah. Tabarakallah. Makin berat ujian yang kita terima, makin besarlah kita punya kedudukan kita. Bukan dengan banyaknya atba'. Bukan banyaknya pengikut. Bukan banyaknya harta kita. Sama? Itu. Jadi sebab tu tengok ni. Kenapa disebut orang yang merindui seseorang? Maka dia akan mati syahid. Ada orang rindu pun dia kata tak boleh. Mana boleh rindu orang Ustaz ni? Haram ni hukum rindu. Haram yang mana ni? Hukum masalah perasaan tidak boleh dihukum. Sebab tu al-ishq, masalah rindu ni tak boleh dihukum. Al-hub, cinta kepada seorang tak boleh dihukum. Hukum tak boleh waktu tu. Kenapa? Kerana dia berkait dengan mailul qalb. Perasaan hati sahaja. Tidak boleh dihukum waktu tu. Yang dihukum perbuatan dia setelah tu. Perbuatan dia yang dia lakukan ketika mana melaksanakan kerinduan dia tadi. Kerana rindu dengan cinta, rindu adalah lebih khusus daripada cinta. Kerana tak akan datang rindu kalau tidak cinta. Tak boleh orang tu rindu dulu baru dia cinta. Gila ke apa? Macam mana nak boleh rindu orang kalau dia tak cinta orang tu? Dan rindu ni adalah cinta yang lebih mendalam. Maka dia akan datang kerinduan. Boleh faham? Jadi diambil hukum tak dengan rindu? Tak diambil hukum. Yang diambil hukum ketika perbuatan dia dengan melaksanakan kerinduan dia tadi. Dia rindu, dia telefon awek dia. Dia rindu, dia telefon dia punya power dia. Kemudian bercakap perkara yang lucah dan akhirnya menyebabkan melakukan maksiat. Dan yang tu yang dihukum pada waktu itu. Bukan dengan kerinduan tu. Ada orang sampai rindu pun dia kena istighfar. Tengah rindu dengan kekasih dia pada waktu tersebut. Dan dia memang rindu pun tapi dia tak maklum langsung kata dia kasih kepada orang tadi. Dan dia merindui orang tadi yang dia kasih sangat-sangat tadi ni. Tambah pula yang berlainan jantina dengan dia. Kemudian ada sebahagian pemuda-pemuda yang syadid ni, dia akan kata apa? Astaghfirullah. Kamu telah berzina hati. Zina hati tu.
Ini yang dipesan oleh Qadi Ahmad Kan'an dalam kitab dia Usul Muasyarah Zaujiyah. Nah, ada kitab yang sangat menarik berkenaan dengan usul muasyarah zaujiyah. Nah, apa dia prinsip asas dalam perhubungan suami isteri. Dan tu dibincang masalah hub, masalah ishq yang dilarang oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dia kata ini syadid, dia kata. Ini masalah syadid. Tak boleh macam tu, dia kata. Nah, bukan tu masalah hub, bukan tu masalah ishq. Kalau tidak tak disebut dalam hadis man ashiqa fa'affa summa mata syahida. Nah, siapa yang rindu, kemudian dia menjaga dirinya, kemudian dia mati, maka mati syahid. Kalau ishq tadi itu adalah zina hati, maka ketika tersebut, macam mana dapat pahala syahid? Dia dah berzina dah waktu tu. Nah, jadi di sini menunjukkan bahawa perkara tadi tidak salah. Yang salah adalah apa yang dia lakukan untuk melaksanakan kerinduan tersebut. Tamam? Contoh dia dengar suara kekasih dia, ataupun dia nak tengok sekali lagi kekasih dia lalu. Maka yang tu yang menyebabkan jadi masalah. Boleh? Baik, selesai masalah ifrah. Moga-moga Allah Ta'ala catat kita sebagai orang-orang yang afif. Ataupun minal affaf. Orang-orang yang oh, Afif, ada seorang nama santri kita nama Afif. Oh, insya-Allah. Moga dia ifrah insya-Allah. Tapi kalau dia rindu kat ayah dia, mak dia, tak boleh buat apa. Dia akan sagak dengan kelingan jalan-jalan raya. Baik. Kemudian ta'rif as-saqa' wal karam. Ini kita disebut pula wal karami, was sabri wal hilmi, wal afafi wal karami. Karam maksud dia apa dia? Karam maksudnya adalah sifat pemurah. Jadi karam saqawatun nafsi. Jadi sebab tu disebut di sini kata al-karim al-mutafaddilu alladhi yu'ti min ghairi mas'alatin wala wasilatin. Jadi yang dimaksudkan dengan karim apa dia? Yang memberikan sesuatu tanpa diminta. Orang tak minta dia bagi. Ini karim. Tapi kalau di Mesir ada satu karim yang kalau kita minta kena beri. Iaitu kereta macam dengan Grab ni lah. Dia nama Karim di sana. Atau kalau kita minta saja dalam Facebook, dalam application tu, naik-naik kena beri duit lah. Yang tu Karim lain sikit lah. Ini Karim ni yang dimaksudkan. Al-Karim. Sebab tu disifatkan Allah Ta'ala dengan Karim. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memberi tanpa diminta. Kita tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Okay? Wasaqa' ini adalah salah satu daripada akhlaknya para Nabi alaihimussalatu wassalam. Lepas itu disebut dalam hadis, as-saqa'u syajaratun min syajaril jannati aghsanuha mutadalliyah ilal ardi faman aqadha minha ghusnan qadahu dhalikal ghusnu ilal jannati. Faham? Saqa' ini adalah satu pokok daripada pokok-pokok syurga. Ini dalam hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa di sini? Maknanya sifat ini tak diberikan melainkan usulnya daripada jannah. Maksud usulus saqa' ini daripada syurga Allah Ta'ala. Ini Nabi gambarkan dengan bentuk hakiki. Iaitu saqa' ni pokok dalam syurga. Yang pokok ini, dia punya, orang panggil apa ni? Ranting dia tadi akan bertebaran ke dunia. Maksudnya ranting dia memanjang sampai ke dunia. Faman akhadha minha ghusnan, siapa yang ambil salah satu rantingnya, maka ranting tadi, khadahu dhalikal ghusnu ilal jannah. Ranting tadi akan membawa tuan dia tadi yang berpegang dengan ranting tersebut akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maknanya, kena ada sifat saqa' ni bagi seorang Muslim. Kita ni kena ada sifat belas, sifat suka memberi, sifat pemurah. Ni kena ada. Jangan bakhil sangat. Jangan duk kira orang kita nak hak orang ya. Nak hak orang nombor satu. Maitan cerita bab saqa' Allah. Bila dia masuk soal as-saqa' pemurah ni apa dia? Terus buka iklan pondok dia baru nak buat dan kemudian kena pemurah. Oh, itu buat tu. Mana boleh. Tak kena macam tu. Kita ni kalau nak minta hak orang, kita semangat minta hak kita ni, kita jadi segan. Dulu saya duk pergi kat Kuala Lumpur. Kita nak pergi Mesir dulu, zaman awal-awal dulu.
duk balik. Pergi ke surau-surau masjid, habis-habis mengajak ayat, bagi tahu kan. Saya ni nak balik ke Mesir, kan tuan-tuan ada zakat apa semua ni. Mula-mula tu buatlah macam tu. Mai masuk 2-3 tahun tak malu lah. Malu nak sebut yang tu. Dia nak bagi-bagi dia tak mau bagi sudah. Ada masjid pula di Kuala Lumpur tu. Kalau kita tak sebut, Tok Imam pergi sebut, dia kata Tok Imam lebih-lebih. Ada juga macam tu. Dia kata ustaz kena sebut ustaz. Kalau saya sebut lagi, dia kata saya lebih-lebih. Ustaz tak mau pun saya yang pergi 10. Weh, ada juga tu. Oh, payah. Dia kata tak apalah, bagi-bagi lah, tak mau bagi sudah. Dia nak bagi, tak mau bagi sudah. Tapi nak minta, malu. Dah mula mai dah perasaan tu. Nah. Tapi masa mula-mula ni, dia goncang ke poket orang Kuala Lumpur tu. Dia tak tahu malu lah. Dia kena ada malu jugalah kita ni. Baik. Lepas tu Ustaz Zuhair dah pernah cerita kat saya. Ustaz Zuhair cerita ada seorang Tok Guru. Tok Guru ni kalau dia mengajak bab bab muliakan, bab bagi sedekah ni, dia cukup kuat. Ceramah bab bagi sedekah ni, kira orang kampung londeh kain pelikat bagi sekali lah. Kain batik anak darah orang bagi habis semua. Dia punya ceramah dia memberi kesan. Dan Tok Guru ni dia ada pokok pokok nangka. Dia tanam pokok nangka. Buah nangka tu dia memang tiap hari duk pergi tengok. Buah nangka besar lah. Dia duk tunggu nak petik lah. Kalau dia pergi balut elok semua. Dia jaga selalu lah. Takut lagi lalat buah duk pergi cucuk ke bagi jadi buruk apa semua ni. Kan jaga sungguh. Habis dia ceramah hari tu pasal sedekah. Balik-balik buah nangka hilang. Sebab dia sebut kata kita ni kena sedekah hak paling kita sayang. Hak paling kita sayang tu kita kena sedekah. Ni sedekah yang kita tak nak sayang baru kita bagi ke orang. Tak sedekah hak paling kita sayang tu. Cara tu. Cara Tok Guru ceramah tu. Balik-balik hilang. Nangka hilang. Pas nangka hilang sebiji tadi. Cari jenuh Tok Guru tanya kat bini dia. Nampak tak nangka ni pergi mana? Siapa pergi ambil ni? Dia kata lah saya yang pergi bagi ke orang. Bini dia rupanya pikat bagi ke orang. Dia kata awak ambil bagi ke orang. Dia kata tengok abang sayang sangat kat nangka tu kata. Kan kita kena bagi hak kita sayang sekali. Tengok tiap-tiap hari duk pergi tengok nangka tu, kerak dia kata. Kerak bagi kat orang ni. Kan kita sayang kena bagi ke orang. Dia kata yang kita ceramah tadi ni bukan nak suruh kita bagi ke orang. Nak suruh orang bagi kat kita. Kot tu. Nak suruh orang bagi kat dia. Bukan dia bagi kat orang. Ini Tok Garu ni masalahnya. Dia kata Tok Guru ni Tok Garu. Nak garu dalam poket orang. Moga-moga kita ni jadi min ahlil karam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu orang yang diberikan oleh Allah Taala dengan akhlak ni tidak diberikan melainkan wali-wali min auliyaillah taala. Susah kita nak keluar duit nak bagi ke orang sebenarnya. Ada orang duit 100 pun kalau kata hilang sikit pun dia gila macam hilang 1 juta. RM10 dia ingat kawan dia. Dia ingat kawan ni dia RM10 tak bagi gini. RM10. Tak ada langsung sifat nak memberi ke, sifat kata tak apalah, tersamuhlah. Tambah lagi kalau nak bagi sedekah apa semua kali. Na'udzubillah. Itu adalah sebagai neraka bagi dia. Lepas tu disebut oleh Sayyidatina Aisyah Siddiqah radhiyallahu taala anha, kata beliau daripada ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jabalallahu taala waliyan illa ala husnil khuluqi was saqa. Tengok. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ataupun memberikan seorang tadi menjadi wali melainkan dengan akhlaknya yang baik dan pemurahnya sifat dia. Wali ni tu sifat dia. Taklah jadikan orang ni jadi wali kerana dua benda. Kerana saqa dan kerana yang kedua husnul khuluq. Sama? Sebab tu disebut dalam hadis lagi yang diriwayatkan juga oleh Sayyidatuna Aisyah Siddiqah radhiyallahu taala anha daripada Aisyah sonok. Nama dia disebut. Nama dia Aisyah kena jadi macam ni Sayyidatuna Aisyah. Boleh? Dan juga daripada ayahnya Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu darul asqiya. Syurga itu adalah
rumahnya ataupun negerinya orang-orang yang pemurah. Moga-moga kita jadi di kalangan orang-orang yang pemurah, amin ya rabbal alamin. Karena pemurah ni dia punya ranting dia sampai ke dunia. Kalau kita ni pemurah, insya-Allah moga-moga Allah Taala catat kita juga dibawa ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pemurah tersebut. Karena itu disebut di Sayyidina Abi Hurairah, innas saqiyya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Nabi kata, orang yang pemurah ini mereka akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Orang pun kasih. Wa qaribun minal jannah. Sebab tu nak jadi pengasih pula dah. Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, orang tanya, apa yang menyebabkan kamu menjadi sayyid ala nas, jadi ketua kepada manusia yang lain? Kata dia, kerana saya memberi dan saya tidak mengharapkan daripada tangan orang. Nah, dia yang memberi, bukan dia harap daripada orang lain. Tamam? Kita kalau nak memimpin orang, kita kena memberi, bukan kita menerima daripada orang tersebut, nah, dan kemudian mengharap daripada orang semata-mata. Jadi kata Sayyidina Rasul, orang yang pemurah ini adalah qaribun minallah, dekat dia dengan Allah, dekat dia dengan manusia, qaribun minal jannah, dekat dia dengan syurga, ba'idu minan nar, jauh daripada neraka. Wa innal bakhila, manakala bakhil pula, ba'idun minallah wa ba'idun minan nas, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, maka dia dekat dengan neraka, jauh daripada syurga. Jadi lawan dia kepada saqi adalah bakhil. Nah, dan disebut pula dalam hadis lagi, Nabi kata apa? Wajahilun syaqi, saqi, bukan syaqi. Wajahilun saqiyun, orang jahil yang pemurah, ahabbu ilallahi min alimin bakhilin. Allah lebih kasih dengan orang jahil yang pemurah daripada alim tapi bakhil. Kedekut tak hidung masin, orang Kedah kata. Dah kedekut tak hidung pun masin. Macam mana dia pergi rasa? Memang pun. Dan disebut wa adwa uddai al-bukhlu. Dan penyakit yang paling berpenyakit adalah bakhil. Jangan bakhil. Kita ni kena ada juga sifat sikit. Tambah waktu tuntut ilmu ni. Tengah duit tak ada ni. Duit tak ada ni lah waktu ni nak jadi pemurah. Orang yang tak ada duit dan dia pemurah, yang ni Allah Ta'ala akan ganti dengan lebih lagi pada waktu tu. Dan dengan rezeki yang lebih lagi. Tak mesti dengan duit. Boleh jadi dengan ilmu. Kita waktu mengaji, kita pemurah. Suka belanja kawan. Pergi makan mana-mana tak kisah. Kalau hampa nak belanja, belanja lah. Hampa tak mau belanja, sudah aku nak belanja. Yang penting aku ada duit juga buat keluar sikit, nak beda nak belanja hampa. Kalau ada sikap ni, mungkin kalau kata Allah Ta'ala tak ganti dengan duit balik selepas tu, tak ganti dia dengan ilmu yang luar biasa. Tak akan ganti dia dengan kasih sayang manusia kepada dia. Nah, lakukan. Fa innahu mujarrab. Buat, kerana ni mujarrab. Buat macam tu. Jangan pekin, orang kata. Orang Kedah kata jangan pekin. Semua nak simpan. Nah, orang yang pekin biasanya dia akan tak cukup selalu pada hujung bulannya. Nah, selalu hujung bulan dia takkan cukup. Sebab dia kira semua. Semua dia kira. Betul ni kalau kita lalu, kalau ni sedekah kat kerajaan tak orang ni. Jadi kalau bagi duit ni, kalau saya buat keluar duit banyak ni, akan kurang bulan saya gaji banyak ni, sekian. Kalau saya bagi kat bini saya banyak ni, akan kurang duit ni banyak ni. Gaji saya ada 2,000 je sebulan. Kalau saya bagi beli barang ni banyak ni, akan kurang. Beli banyak lagi, kurang lagi. Duduk kira kurang rendah dengan duit tu. Dia tak kira yang bagi tu Tuhan. Sebab tu kata Al-Imam Raghib Al-Asfahani, kata beliau, apa kata dia? Kalaulah seorang tadi menganggap bahawa al-fulus ataupun duit tadi, ataupun al-mal, ini adalah asbabul hayah, sebab kepada kehidupan, maka dia berada dalam qatarun azim, dalam bahaya yang sangat berat. Kerana dia anggap kata ni sebagai kehidupan. Tapi kalau dia anggap tu sebagai satu keperluan bagi kehidupannya, perlu saja, maka dia tidaklah berada dalam bahayaan yang bahaya, yang berat. Kalau dia anggap ni hidup dia, tak ada duit, tak hidup saya. Macam tu seakan-akan kehidupannya. Kalau dia anggap ni sebagai keperluannya saja. Jadi
Macam benda-benda lain yang dia perlu, macam tu jugalah duit pun dia perlu juga. Nah, sebab tu, kalau kata orang ni menganggap dengan yang lebih daripada tu, maka dia akan berada dalam kebahayaan yang menyebabkan dirinya akan hancur nanti. Kerana dia akan pandang kehidupannya ada duit je. Na'udzubillahi min dzalik. Tamam? Baik. Jadi kerana tu, dibincang sekali dalam bab berkenaan dengan al-karam ni, dengan bab saqi, dengan karam, dibincangkan sekaligus. Maka ulama ada bezakan dengan ta'rif yang lebih mendalam. Bagian kata al-karim dengan makna yang memberi tanpa meminta. Faham? Dan kalau diminta, kalau kata saqi pula, maksudnya as-saqa, memberi ketika diminta, katanya. Tapi dia tetap memberi. Tapi ketika mana diminta. Ada yang sebahagian membezakan di antara al-karim dengan as-saqi, macam tu. Nah, al-karim, al-karam dengan as-saqa, dibezakan dengan dua perkara tadi. Kalau memberi tanpa diminta, karam. Nah, dan kalau memberi dengan keadaan dia diminta dulu baru dia bagi, kalau dah minta baru saya bagi, maka dipanggil as-saqa. Ada sebahagian sebut macam tu. Nah, ada sebahagian kata dah as-saqa juga maksudnya memberi tanpa diminta. Dia orang tak minta pun dia bagi. Lepas tu dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ditambahkan lagi apa dia disebut oleh musannif, dia kata apa? Atqal wara akramul wara litastami'i. Orang duk bincang sekarang, kita duk bincang sekarang masalah karim, saqa dengan bagi duit saja. Duit saja akan jadi karam? Tak. Beliau bagi tambih setelah tu. Apa dia? Atqal wara akramul wara litastami'i. Yang paling bertakwa, tengok ni, hamba yang paling bertakwa adalah semulia-mulia hamba. Maka dengar dan terimalah apa yang aku sebutkan kerana padanya terdapat faedah. Maknanya di sini nak beritahu kata apa? Al-karimul haqiqi huwa atqan nas. Yani yang bertakwa itulah yang paling karim sebenarnya. Nah. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi kata apa? Al-hasabul malu wal karamut taqwa. Apa makna hadis ni? Al-hasabul mal wal karamut taqwa. Maka dimaklumkan kata sebagian ulama makna hadis ni sesuatu yang dianggap besar oleh manusia adalah harta, al-mal. Al-hasab, al-mal. Maksudnya orang ni nak tengok dia dalam keadaan kedudukan dia hebat ke tak hebat, tengok harta dia macam mana. Faham? Kemudian Nabi kata apa? Al-karamut taqwa. Tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nak tengok mulia ke tidak orang tadi, bukan dengan harta. Nak tengok kedudukan orang, ya boleh kamu tengok dengan harta. Seperti orang manusia di dalam dunia ni, tengok orang tu macam mana. Al-hasab, al-mal. Walakin al-karam, at-taqwa. Tapi yang mulia kalau kamu nak tengok adalah orang yang bertakwa. Kerana tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain yang paling bertakwa melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu Nabi tawaduk. Ketika ditanya kepada Nabi, ayyun nasi akram? Siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa dia yang paling bertakwa sebenarnya? Rasulullah. Tak ada orang yang paling menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat kata, laisaha an hadha nas'aluka. Bukan tu yang kami tanya ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam fa akramun nas. Nabi pun jawab akramun nas, manusia yang paling mulia siapa dia? Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni Khalilillah. Yusuf anak kepada Nabi Allah, dan anak Nabi Allah. Nabi Allah tadi pun anak kepada Nabi Allah, dan anak Nabi Allah tadi pun anak kepada Khalilillah. Yusuf ibn Yaqub, Yaqub ibn Ishaq, Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam. Ini semua adalah akramun nas. Karena dia anak kepada Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak Nabi Allah. Wah, ajib. Bukan senang. Kita kalau anak tok guru, pak tok guru, tok wan tok guru pun, garu habis badan. Kemahlah. Kalau di Indonesia panggil gus. Anak kiai. Tok wan kiai. Moyang kiai. Sambung sampai kiai-kiai lagi semua. Dah rasa besar lah. Ni Sayyidina Yusuf anak Nabi. Kemudian kata para sahabat lagi, laisa an hadha nas'aluk. Bukan yang tu juga kami tanya. Maka Nabi kata apa lagi? Fa an ma'adinil Arab tas'aluna
tentang ma'adinil Arab, maksudnya Arab mana yang terbaik yang kamu maksudkan? Qalu na'am. Qalu na'am. Qala fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Nabi kata yang terbaik pada kamu pada jahiliyah, maka dia jugalah yang terbaik pada Islamnya kalau dia belajar. Kalau dia faqih. Kalau diberi faham oleh Allah Ta'ala. Hadis ni sebenarnya Nabi dah tahu dah soalan tu nak ditanya. Kenapa Nabi jawab pada awal dengan soalan yang berbagai? Nabi nak bagi tahu kata apa? Banyaknya nisbah karam. Faham? Bukan yang kamu tanya tu saja. Karam ni banyak. Dalil dia apa dia? Kalau kita ditanya macam ni, ayyun nasi akram? Kita nak jawab macam mana? Dan Nabi bila jawab sesuatu kan, akram yang paling mulia sekali apa dia? Yusuf ibnu Nabiillah kata. Dia tak, bukan tu kami tanya Rasulullah. Tak, Nabi jawab mula-mula sekali. Atqahum. Yang ni yang paling tinggi sekali sebenarnya. Kamu tanya khusus. Jadi kamu tanya yang umum saja. Kamu tu soalan kamu umum, maka aku bagi yang umum. Umumnya apa dia? Ini. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Dan kata tak, bukan itu yang kami tanya. Maka Nabi faham, maksud nak khusus lagi. Maka yang paling mulia juga yang bertakwa di kalangan hamba Allah Ta'ala, siapa dia yang di kalangan hamba Allah? Sayyidina Yusuf alaihissalam. Kalangan atqan nas. Kenapa munasabah dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Karena dia diuji dengan perempuan, diuji dengan harta, diuji dengan semua, dan dia adalah orang yang bertakwa dan terjaga dia dengan perkara tersebut. Diuji dengan perempuan, Sayyidina Yusuf berjaya. Diuji dengan harta, jadi pemimpin besar, jadi raja, pun berjaya. Maka ni keberjayaan orang tadi dinilai dengan karam dia, dengan takwa dia kepada Allah Ta'ala. Macam mana dia nilai perkara tersebut. Betul Masyaikh pesan, kata, kalau diuji, kalau kamu jadi pemimpin, jaga dengan dua benda. Dengan harta, dengan wanita. Jaga dua benda ni. Kamu berjaya dengan dua benda ni, kamu dimuliakan Allah Ta'ala. Kamu tak berjaya dengan dua ni, kamu akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Dan banyak pemimpin yang jatuh kerana dua ni. Kerana dua perkara ni. Harta, wanita. Dua. Ada orang dengan duit banyak, 3-40 juta pun, dia boleh langkah. Tak ada masalah pun. Tapi dengan perempuan, dia jam. Ada orang yang dengan perempuan tak lepas api. Dengan perempuan dia tak ada masalah. Tapi dengan harta pula masalah. Moga Allah Ta'ala lindung kedua-duanya daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Rupanya nak tanya tentang ma'adinil Arab. Maka Nabi pun jawab, yang terbaik adalah yang waktu jahiliahnya pun terbaik, maka waktu Islamnya pun terbaik kalau dia faquhu, kalau dia belajar. Tamam? Maka ni adalah akram yang dimaksudkan. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bincang masalah apa dia taqwa dan apa kelebihan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebut atqal wara akramul wara litastami'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.